Right, so untuk hari ni sebenarnya benda yang topik yang sangat ini topik sangat mudah. Okay, sangat mudah. Dan benda ni adalah dalam kehidupan seharian awak je sebenarnya. Dia tak ada isu kata terlampau fizik ke tak. Ni sebenarnya salah satu topik berkaitan dengan kimia. Ini satu je topik ni. Yang lain semua kebanyakannya yang lagi topik 4, 5, 6 itu semua adalah berkaitan dengan sains fizik lah. Okay. So, kita teruskan. Okay, kalau boleh saya nak laju je lah. Sebab hari ni sebenarnya satu jam je kan. Okay, so untuk hari ni kita akan cover bahan semula jadi. Kita kenal kita faham je. Ni banyak tu. Dia punya CLO pun hanya faham. Awak kenal, awak tahu bahan semula jadi dengan bahan sintetik tu apa. Kemudian dapat membezakan aplikasi faham, aplikasi konsep apa logam dan alloy. Sebab benda-benda ni ada di dalam bengkel awak. Di dalam bengkel. Yang auto ke, yang PPU ke. Sebab benda tu bermain. Awak bermain selalu. Kemudian ada bahan seramik, polimer dengan juga bahan komposit. So berbeza semua tu. So kalau tak belajar ni, mungkin sains dekat sekolah tu mungkin lagi berat lah. Okay, ini adalah kesimpulan lah, orang kata kesimpulan apa yang awak belajar dekat sekolah tentang sains. Sebenarnya dia ada dalam topik tingkatan 3, tingkatan 1 pun ada. Okay, yang polimer-polimer yang buat perspek semua dekat sekolah tu. Tapi kita tak buat lah. Ni just kita nak rumuskan balik. So dalam topik ni saya cakap tadi kita ada kuis. Tapi kuis ni akan cover daripada topik 1 hingga 3. Apa topik 1 hingga 3 tu awak kena tengok balik dekat awak punya OneNote. Okay. Okay, kita tengok definisi untuk bahan semula jadi dulu. Okay, untuk bahan semula jadi kita nampak kat sini kena faham bahawasanya bahan semula jadi ni dia diperbuat daripada bahan asas semula jadi. Ada 3 perkara, iaitu haiwan, tumbuhan dan juga alam sekeliling. 3 benda ni lah. Okay, konsep ni. Ni namanya bahan asas semula jadi. Okay, ini dulu-dulu pun ni 3. 3 je. Sebelum kita ada teknologi masuk dalam kimia, jumpa bahan kimia, masuk kita buat sintetik, polimer semua tu, kita guna ni dulu-dulu zaman-zaman paleolitik, neolitik semua tu lah. Tapi sebenarnya bahan sendiri masih lagi ada di dalam kita, masih lagi. Tu macam dekat Gunung Ledang tu kan ada kuiri kan, kuari pula. Tu adalah bahan semula jadilah, kita ambil daripada alam sekeliling. Okay. So contoh-contoh yang lain bahannya inilah yang kita nampak, kayu, okay, kapas, okay, getah. Ini antara bahan semula jadilah yang memang kita ambil direct daripada ni tumbuhan. Ni tumbuhan. Okay. Ini bahan semula jadi daripada haiwan. Okay, ada sutera, kulit, ada bulu. Ini daripada haiwan. Tadi tu daripada tumbuhan, ini daripada haiwan dan juga alam sekeliling. So kalau alam sekeliling ni biasanya logam-logam lah, kita ambil logam, tanah liat semua ni. So kita produce item, okay, tembikar ke apa ke, macam emas, jongkong-jongkong emas semua kan. So itu adalah daripada alam sekeliling. Bahan semula jadi daripada alam sekeliling. Sebab tu kita kan ada penjajah-penjajah ni kan. Benda-benda ni yang dia cari sebenarnya. Macam pengganggu saya punya ni. Okay, so kita tengok sikit sifat-sifat okay, sebenarnya benda ni awak dah biasa tengok, dah biasa nampak. Okay, bahan-bahan sifat-sifat bagi tumbuhan, bagi haiwan dan juga alam sekeliling. So kalau kita ambil contoh yang ni adalah kita ambil kayu lah. Kayu, kita tahu sekarang ni kayu. So kita tahu sifat dia menyerap air tapi boleh terapung dalam air, kuat, tahan lama, mengandungi pulpa.
So kalau ikutkan kayu yang kita ambil, pokok tu kalau kita tebang pun kita dah boleh buat dah rakit. Benda-benda ni direct lah. Masuk dalam kilang pun tetap dia tak menggunakan bahan kimia yang banyak lah. Okay. Kalau sebelum ni pun kita tak masukkan dalam kalau orang dulu kayu jati tu dia buat betul-betul kan, tak adalah masuk bahan kimia sangat pun kan. So dia buat dalam kilang. Kilang pun dia tak ada buat sintetik. Maksudnya kalau kayu ambil kayu lah buat perabot tu betul-betul. Kayu jati lah macam tu. Okay, kalau kapas, kita tahu daripada pokok kapas tu dia tak ada benda lain lah. Memang dia lembut dengan ringan sifat dia. So kita tahulah nak buat apa. Isi paling simple kapas ni, buat isian bantal lah. Bantal peluk, bantal tidur biasa tu. Ataupun kain selimut. Itu pun setelah kain selimut ni pun sebenarnya setelah melalui proses dalam kimia lah. Proses kilang. Okay, ni getah. Okay, sifat getah adalah kenyal. Ni banyak lah. Ini kegunaan dia. Okay, untuk tayar, buat tayar, pemadam pensel. Benda ni pun nanti dia akan bersangkut paut dengan sintetik jugalah. Sebab ada tayar sintetik. Tayar ori getah, ada tayar sintetik. Macam tu juga dengan pemadam semua. Sekarang ni pakaian selam pun ada pakaian selam yang getah betul. Dan sekarang ada pakaian selam yang sintetik. Kita tahu dia bukan getah. Tapi menyerupai getah. Macam tu. Boleh dengar suara saya. Kemudian ni sutera, ulat sutera. Sutera ni dia lembut, ringan, tahan. Dia sutera ni tak ada benda lain lah. Memang untuk buat pakaian. Especially pakaian wanita lah. Okay. Tu dia punya sifat lah. Okay, kulit. Okay, penebat haba. Ini biasa Ini paling famous penebat haba dengan tahan lasak. Ni kulit. Dompet lah. Ni betul-betul lah kalau ambil kulit buaya tu, memang kulit buaya betul lah dia buat. Dia kompres, dia masuk dalam mungkin ada letak sikit bahan kimia lah, tapi belum dia tidak sintetik kan. Okay, dia buat letak bahan kimia tu hanyalah untuk mungkin nak tahan lama, nak buang bau, nak cantikkan macam tu kan. Tapi kalau yang sintetik ni selalunya dia bukan daripada bahan semula jadi tu. Dia dijadikan. Okay. Okay, ni bulu. Bulu penebat haba lah. Okay, kegunaan untuk baju panas. Okay, ni kapet. Laju sangat kalau laju kau beritahu saya Kemudian ini logam. Baik, Puan. Logam ni banyak Kalau kat sekolah kan ada belajar jadual berkala tu kan. Kalau dalam sains tu. So logam ada banyak. So ada logam yang macam bentuk gas, cair, pepejal. So kita tengoklah jenis logam apa yang digunakan. Kebanyakannya logam yang kita ambil semula jadi ni adalah dalam bentuk pepejal. Okay, dan tengok dia masing-masing logam ni dia ada takat lebur, takat didih yang berbeza-beza. Okay, tak sama. Alright, so dia punya kedudukan dalam jadual berkala pun berbeza-beza. So dia punya takat didih, takat lebur pun berbeza. So kegunaan pun berbeza. Okay, kekuatan dia pun berbeza. Walaupun sebenarnya bila kita leburkan logam ni, okay, dia boleh mudah dibentuk, berkilat. Dia tengok jenis logam. Kalau ada logam yang memang takkan berkilat, dia tak berkilat lah. Tapi ni kebanyakannya logam berkilat. Okay. Kemudian tahan haba dan mudah dikilap. So ada beberapa logam yang boleh kita buat paku, di makanan, alatan memasak, barang kemas. Ini macam emas lah. Emas. Okay, ni aluminium. Okay, yang ini brass, loyang. Dawat elektrik selalunya kita guna kukrum. Okay. Yang ini kita selalu ambil steel. Besi, iron. Okay, so kita kena tahu macam dekat PPU lah selalunya dekat aircon banyak menggunakan pendawaian. Okay.
yang halus kan. Itu kebanyakannya memang pakai itulah, kalau orang biasa cakap copper. Betul lah tu. Copper, wire copper. Alright. Lagi ni tanah liat. Okay, tanah liat ni sebenarnya dia kuat. Sebab tu boleh buat tembikar lah, macam-macam lah kan. So sebagai dia boleh sifat penebat haba. Okay, mulur ni maksudnya waktu nak bentuk dia tu mudah. Okay, mudah dibentuk. So keadaan untuk macam ni kuari tu lah. Tanah liat ni, kalau kat air hitam tu banyak. Inilah dia punya kegunaan tanah liat. Boleh buat batu bata, jubin, tembikar. Yang dekat Sagil tu kan ada kuari tu. Dia spesies tu lah. Tapi dia batu kan. Batu. Okay, itu bahan semula jadi. Jadi kita tengok pula. Kita tengok pula bahan sintetik. So kita faham. Okay, kita tengok definisi bahan sintetik. Kejap. Okay, so kita tengok definisi dia, bahan yang diperbuat melalui proses kimia ataupun bahan tiruan. Bukan semula jadi. Maksud tadi, kalau semula jadi tu dia ambil daripada kayu dia buat dia cantikkan, dia tahu dia cantikkan, tahu warna kilatkan semua kan. So kalau yang bahan sintetik ni, dia melalui proses kimia ataupun bahan tiruan. So dia membentukkan lagi. Dia bentuk benda barulah. Contoh kalau yang kulit tu, dia ambil kulit. Dia buat tiuran lah, pakai plastik ke apa, tapi kononnya menyerupai. Okey, tu sebenarnya melalui proses kimia lah, proses dalam kilang. Okey, ni contoh, inilah antaranya plastik. Sebab tak ada pun bahan-bahan yang kalau kata botol air kan, mesti kita guna yang tanah liat tadi. Buat tembikar ke laba sayung ke apa semua. So, benda tu susah nak buat ataupun kita nak banyak lagi kan, banyak perbagaikan. So dia wujudkan plastik ni, jadikan dia bahan sintetik untuk banyakkan lagi botol-botol, tempat bekas minuman, semualah. Dan juga bahan sintetik sama juga. Okey, kalau pakai sutera je, dah lah sutera tu pun susah nak dapat kan. So dia buatlah bahan sintetik. So kita ada lah macam kain cotton. Kalau macam kapas tu pun, nak buat kapas tu, pokok kapas tu pun bukannya setiap hari pun dia berbunga, berkapas. So terpaksa buat bahan pakaian sintetik untuk support orang kata permintaan, production. Kita nak support permintaan, maka production kena buat something else lah, yang lain. So wujudlah bahan sintetik. So kalau macam bahan sintetik ni, dia punya kegunaan kita tahu. Okay, macam plastik, kita tahu dia mudah dibentuk. Okay, mudah dibentuk, luksina, ringan. Ini kalau kita tengok botol air kita sendiri pun kita dah tahu. Mudah diwarnakan, kalis air dan berlebat. Itu memang kita tahu adalah bahan sintetik. That's why lah sekarang ni pun macam-macam jenis bahan sintetik atau botol yang BPA lah, apalah semua. Walaupun dia cakap BPA sekalipun kan, dia tetap bahan sintetik di mana melalui proses kimia. Okay. Tak ada kata plastik ni bagus, tak bagus. Okay. Kebanyakannya plastik tu memang bahan sintetik lah, memang tak bagus pun. Cuma kadar penggunaan itu mungkin ada yang 3 bulan bagus, ada yang 6 bulan. Dia buat production lah macam tu. Ada yang bagus untuk 2 bulan saja. Lepas 2 bulan, 3 bulan tu, plastik tu dah jadi macam tak cantik, dah buruk. Dan kat situlah proses kimia tu akan berlangsung balik. Kalau macam dah teruk sangat botol air tu, jangan gunakan.
Jangan guna lama-lama. Sebabnya dia terhasil daripada proses kimia, dia akan merembeskan balik kimia tu dan merosakkan balik badan kita. That's why lah polisterin tu tak sesuai untuk digunakan. Plastik tu lebih baik daripada polisterin. Ini antara kegunaan-gunaan plastik lah. Bekas makanan, spek, kerusi plastik, botol. Sebenarnya banyak lagi. Bukan ni saja. Ini yang saya boleh senaraikan. Lagi ni baju sintetik. Berkilat, licin, kalis air kuat, kenyal. Ini antaranya lah baju keselamatan, baju nylon, baju hujan, baju kalis peluru, sarung kaki. Ni semua sintetik. Alright. Ni kita tengok perbezaan antara dua bahan semula jadi tadi versus bahan sintetik. So kelebihan bahan semula jadi, dia mudah dilupuskan. Sebab dia daripada pokok, kita letak je pun dekat tepi tu, dia habis, dia akan terurai. So cuma dia punya kekurangan bahan semula jadi ni, kos dia tinggi lah. Sebab nak dapat macam contoh kayu balak. Nak dapat balik kayu balak tu kena berpuluh-puluh tahun lagi. So kalau dah tebang semua, macam mana nak dapat kayu balak ni kan? Kena tunggu, takkan nak tunggu kan? So dalam proses nak penggantian dia tu, kita perlukan bahan sintetik. So untuk kelebihan bahan sintetik, dia tahan lama lah dan sebenarnya dia murah. Bahan sintetik ni murah sebab dia boleh dikeluarkan dalam kuantiti yang paling banyak. Tapi itulah sifat dia ni, nampak dia macam nampak lebih baik daripada bahan semula jadi sebab kita boleh adjust je rupa bentuk dia, warna semua kan. Cuma kekurangan untuk bahan sintetik ni, dia sukar untuk dilupuskan. Dia boleh terlupus tetapi dia mengambil masa berpuluh-puluh tahun untuk terurai. Kalau kita buang, sebab tu lah bahan sintetik ni tak boleh buang merata. Sebab dia terhasil daripada petroleum. Kalau buat plastik ni. So, dia nak kembali ke bentuk asal dia kimia tu, mengambil masa yang lama. So, bila dalam proses ambil masa yang lama tu, dia menghasilkan juga gas-gas kimia yang boleh membahayakan lapisan ozon manusia sekali lah, tumbuhan, haiwan semua. Itu dia punya kekurangan. So kalau macam plastik, kebanyakan plastik kita boleh buat daripada minyak. So ada juga gas, tu yang saya cakap tadi. Bila nak terurai tu, dia akan melepaskan gas lah. So gas ni kebanyakannya bertoksik. Tambah lagi kalau kita bakar, memang lagi gas toksik lah yang akan terhasil. Dengan apa yang kita ada sekarang ni, pencemaran tu lagi. So bila kita buat pembuangan berleluasa bahan sintetik, dia lagi menambahkan lagi pencemaran udara lah. Right, ini contohlah barang kemas. Ni emas yang belum diproses lah. Dia boleh buat pun paling tidak pun jongkong emas. Ni yang dah proses. Sebab tu emas 916 pernah dengar tak? 715 750 lupa pula dah. So dia tak 100% emas. Dia ada beberapa karat kan. So, kalau dah masuk proses tu, kenapa dia campurkan dengan bahan lain supaya dia boleh bentukkan cantik-cantik ni, kemudian dia boleh bagi kuat sikit. Kalau emas betul-betul tak ada bahan lain, dia lembut. Maksud lembut tu tak adalah lembut sangat. Maksudnya kalau dia je emas je, dia mudah diketuk macam jongkong emas tu kan. Sebab tu dia buat padat macam 4 segi tu supaya emas tu kuat. Kalau dia bentuk biasa-biasa macam ni, ketuk dia akan lembut lah, akan kemek macam tu. Kita terus masuk tadi bahas menjadi
bahan sintetik. So baru kita reverse balik, tengok dekat logam tulen. Apa maksud logam tulen tu? Itulah kita tahu bentuk logam tu. Saya rasa ini kat sekolah dulu dah belajar juga. Dah belajar dalam, tak ingat bab apa, tapi dalam atom-atom ni lah jadual berkala. So yang ini saya just buat ringkasan lah, buat revision balik. Logam terdiri ingat, logam terdiri pada atom yang sama jenis. Kalau dia logam aluminium, so dia logam aluminium je, bentuk semua sama, saiz sama, bentuk sama. Sorry. So atom yang ni, masuk atom ni, kalau bentuk dia bulat macam ni kan, sama je. Sama besar. Dia tak ada kecil, besar, besar, kecil, kecil, besar, macam ni tak ada. Kalau dia aluminium tu, keluarga dia sama je saiz. Okay. Macam ni bentuk dia lah. Okay. So susunan dia, bentuk dia sama je macam ni. Okay. Ni namanya logam tulen. Sama je. Ini contoh-contoh lah yang dapat ni bukan transformers ni argentum yang dah ambil. Dia masa dia lombong tu bentuk dia macam ni, belum ditempa. Kukrum, dakwai kukrum tu macam ni kan. Kadang-kadang argentum ni, silver ni, silver kalau dapat hadiah-hadiah tu kan, perak nombor 2 macam tu lah dia. Okay, kita tengok sifat-sifat untuk 2 je yang saya, sebenarnya banyak lagi dalam jadual berkala tu. So kita fokus 2 je lah yang saya rasa awak selalu jumpa iaitu yang ini adalah kukrum, copper. Okay. Pertama sekali, copper ni pengalih elektrik haba yang baik. Dia boleh mengalihkan elektrik dan haba. Sebab tu dalam wire-wire ni mesti ada copper. Dia memang melibatkan mesin-mesin, barang peralatan elektrik kebanyakannya untuk wiring, kabel-kabel semua ada copper. Okay, lagi logam yang mudah tertempa. Tertempa ni maksud mudah kita bentuk lah. Kegunaan tombol pintu, lekap ni kat tepi-tepi pintu rumah, lekap kat rumah kan. Selalunya adalah atap, parit untuk barang-barang untuk dinding, untuk guna pasak-pasak tu. Banyaknya kita pakai copper. Ada juga untuk peralatan memasak. Contoh macam ni lah, dia tulis kat sini, kuali lepeh ni. Kemudian copper ni tidak larut dalam air. That's why dia punya kelebihan dia tak larut dalam air dan digunakan dalam bahagian dalam kapal laut. Kapal laut, kalau kita tengok kat luar tu macam yalah biasa dinding kan. Dekat bahagian dalam tu sebenarnya dia kena lapikkan lagi copper ni. Sebab dia boleh prevent lagi. Kan kapal kan memang dalam air kan. So lagi nak kuatkan lagi. Dia bukan lapik sikit je lah, tebal lah. That's why benda ni mahal. Ni kita tengok silver, perak. Pertama dia konduksi elektrik. Haba yang paling tinggi. Kegunaan dia untuk konduktor elektrik, wiring juga. Digunakan dalam pembuatan cermin. Digunakan sebagai pemangkit tindak balas kimia dalam fotografi. Lagi. Next, alloy. Kita ada logam dan kita ada alloy. Tadi logam tu adalah dalam keluarga yang sama je, bentuk yang sama. Logam tu satu je, so dia tak dicampur dengan keluarga lain. Kita tengok alloy. Alloy ni pula, tu yang beza dia. Logam dan alloy adalah benda yang berbeza. Kadang orang tak faham logam sama je.
alloy tak lain. Okey. Alloy adalah, kena faham, campuran dua atau lebih logam. So contoh aluminium tambah dengan krom. Keluarga berbeza. Bentuk pun berbeza. Ni mungkin bentuk kecil-kecil, yang ni bentuk dia besar-besar. Macam tu. Mengikut kadar peratusan yang ditetapkan. Mungkin sini 80%, ini 20%. Okay. Tu maksud dia. So jadilah alloy. Nama dia adalah mungkin aluminium copper ke kan. Nanti saya tunjukkan contoh. Okay, so kenapa kita nak alloykan logam tulen ni? Kenapa? Kenapa kita nak logam tulen satu tadi, kita nak campur dengan logam yang lain? Okay, ada 3 perkara yang penting kenapa. Kenapa? Yang pertama, nak tambah kekerasan dan kekuatan logam. So kalau logam tu lembik, kurang kuat, kita campurkan logam yang kuat sikit, maka alloy tu akan jadi kuat dan keras. Tu tujuan dia. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk nak cegah kakisan, nak cegah karat. Tu yang ada paku keluli nirkarat, stainless steel. Kalau kita jumpa besi-besi stainless steel, kena faham. Kalau yang kita tengok paku yang dah cepat karat tu sebenarnya paku besi je. Logam besi, logam satu je. Tapi dia masih lagi kuat kan. Cuma dia cepat berkarat bila kena air ke udara. Okay? Tapi kita campurkan dia dengan aluminium contoh, ataupun logam-logam berwarna untuk kita kilatkan dia, atau kita nak cegah dia daripada berkarat. Okay, itu timbullah jadi paku keluli nirkarat, stainless steel nail kan, paku keluli. Itu beza paku keluli dengan paku besi berbeza. Tu kena faham. Paku besi dia memang akan cepat berkarat. So kalau kat rumah tu ada nampak paku-paku besi tu berkarat, itu adalah paku logam. Kalau nampak paku tu berkilat cantik, letak elok je bertahun-tahun, itu adalah paku alloy. Yang ketiga adalah untuk perbaiki rupa bentuk. Kadang logam ni bentuk dia buruk je. Bukan bentuk, bentuk warna dia buruk je. Bentuk dia kadang tak cantik. So kita tambah logam lain. Mungkin dia lebih berkilat-kilat kan. Untuk macam kita buat hadiah, piala-piala sukan C semua tu lah, sukan Olimpik tu. So kita nak nampakkan logam tu lebih cantik, so kita campurkan dengan logam yang lain. Okay, ni antara bahan-bahan asal lah. Dimasuk di dalam lombong, dia buatkan bentuk macam ni lah. Keluli lah, sebelum dia melakukan proses seterusnya lah, bentuk-bentuk lain. Okay, so kita tengok ada beberapa jenis alloy. Okay, contoh keluli karbon. Keluli karbon. So dia 99 besi, dia tambah 1 karbon. So dia akan jadi sangat keras, tahan tekanan dan juga tahan karat. So kegunaan keluli karbon ni biasanya adalah untuk struktur bangunan, piling. Tahu tak, kalau orang buat bangunan, dia akan ceracakkan ada dawai besi kan. Itu adalah keluli karbon untuk buat struktur bangunan. Dan satu lagi adalah kabel elektrik pun guna keluli karbon. Tu kadang-kadang kita hari-hari guna sains ni, tapi sains ni orang tak tahu pun. Rupanya benda ni sains. Cuma jangan terlampau sains lah. Kalau macam saya pun saya tahu dah barang-barang yang dekat bengkel awak tu apa benda komposisi dia. Kita tak adalah cakap, aku tahu ni, ini daripada keluli campur dengan karbon. Tak, kita tak ada macam tu kan. Kita tahu benda tu dalam proses dah dikilangkan. Okay, ni saya sebut tadi keluli nirkarat.
Okey, di keluli ni karat ni dia terdiri daripada logam besi 74, karbon, kromium. Kromium ni adalah logam berwarna. Kalau jadual berkala ni, jadual berkala tu dia dekat tengah-tengah. Jadual berkala tu dia dekat bahagian tengah ni. Ni semua adalah logam berwarna. So dia tambah 3 logam ni jadilah keluli ni karat. Okey, tu yang jadinya sudu, garfu yang cantik-cantik kat Langkawi tu, tu namanya keluli ni karat. Yang penting tahan karat ni. Okay. Lagi alloy, loyang. Loyang ni kukrum dengan zinc. Okay. Biasanya loyang ni kita buat untuk alat elektrik lah. Peralatan elektrik yang besi-besi, dapur, kan loyang-loyang nak buat kuih semua tu. Pun kita panggil dia lah sebenarnya kukrum zinc. Tapi bahasa kita adalah loyang lah. Okay, dia 70% dengan 30%. So dia bergabung jadilah loyang. So bolehlah buat alat-alat elektrik. Gangsa. Gangsa pun one of the alloy. Okay, dia bukan bahan semula jadi. So gangsa, kukrum 80, timah dimasukkan 20%. So untuk cantikkan, untuk tidak karatkan. Ni yang jadi pingat ni. Gangsa, silver, emas tu. Walaupun emas tapi tidaklah emas 100%. Sebab kadang dia lembut. Dia lembut. So tambah dengan bahan lain untuk lagi keras. Dan nak elakkan dia berkarat. Okay, nikel. Okay, ni kukrum tambah dengan nikel. Okay, ni kita buat untuk duit shilling. Kukro nikel. Okay. Lagi alloy duralumin. Dia milik nama je kan. Duralumin ni biasa awak guna sebenarnya. Okay. 93 aluminium, 3 kukrum, 3 magnesium. 100% mangan. Okay. Sebenarnya dia keras tetapi ringan. Ada 4 benda ni menjadi duralumin. Apa benda duralumin tu? Duralumin tu adalah badan kapal terbang. Okay. Yang kita nampak tu besi kan? Besi. So ini nama dia bukan besi. Dia adalah alloy duralumin. Lepas tu satu lagi tangga mudah alih. Ni tangga technician lah yang awak angkat ringan tu. Itu namanya tangga alloy duralumin nama dia. Tangga alloy, bukan tangga plastik ke apa, bukan. Itu namanya. Dia dah belajar ni baru tahu nama dia adalah duralumin. Okay. Lagi alloy pewter. Ini timah, kukrum, antimoni. Inilah yang mencantikkan dia. Okay. Logam berwarna. Okay. Untuk buat barang perhiasan. Okay. Ini kita tengok antara logam tulen dengan alloy. Dari segi zarah dia, lapisan dia dan kemuluran dia. Okay. Ini kita tengok. Okay. So kalau logam tulen, zarah dia tersusun padat macam ni. Sama kan? Logam kan bentuknya sama je. So bila kita tempa dia atau kita pukul dia, satu logam je, kita kenakan daya, dia boleh menggerongsor. Sebab tu dia senang kemek. Sebab tu awak kena fikir, kenapa kereta Malaysia sangat lembut? Bila aksiden dia cepat. Sebab dia pakai alloy. Kan? Dia bukan alloy, dia alloy tapi kurang bahan-bahan lain. Faham tak? Sebab tu kalau kereta-kereta luar negara, dia banyak lagi campur supaya body dia kuat. Bila kita kurangkan bahan-bahan ni, kos pun rendah. That's why lah kereta kancil, kereta Azia semua tu murah. Bila dia buat body dia keras, alloy tu banyak bahan campuran, dia tak guna logam satu je.
Dia lagi banyak nak bagi kuat. Macam lori tu kan. Tu harga dia lagi mahal. Ni konsep logam tulen lah. Bila kita buat alloy, alloy ni pula struktur dia berbeza zarah-zarah. Ini logam lain, hijau ni. Yang ni logam lain. Dia ni logam lain. So, kalau lagi banyak logam yang kita campurkan dia, so dia akan menjadi lebih kuat. Sebab apa dia kuat? Sebab tengok, susunan dia tu dah berterabur-terabur. So, setiap zarah-zarah ni, dia ada daya tarikan dia. Daya tarikan sesama sendiri. Macam lelaki perempuan lah, tak boleh jumpa kan, tarik-tarik yang melekat-melekat gitu. Kan daya tarikan. Betul Puan. Betul Puan. Kan? So kalau macam zarah-zarah ni dia berlainan keluarga, berlainan jantina lah senang cerita. So bila dia jumpa ramai-ramai yang bukan sama jantina, dia akan tertarik sama sendiri. So struktur dia akan jadi kuat. Itu kita panggil dia sebagai alloy. That's why lah kita kena tengok. Kadang-kadang kenapa lah pintu ni, kadang kita pintu kereta lah kan. Kita jentik bunyi dia macam bunyi zing je. Kita tengoklah mungkin struktur dia tu alloy dia tak banyak. Dia buat campuran 2 alloy je ke 3 alloy je. Kalau kau pergi jentik lori punya body, kau punya jari yang sakit. Kan tak bergerak, bunyi pun tidak. Bunyi padu je. Itu maksudnya alloy Betul ni. Puan. Itulah logik dia. Kenapa kau kena belajar. Kenapa yang dia lembut. Kenapa yang body kereta ni keras. That's why lah kena faham. Okay. Dia amali lah dia. Okay. Okay. Setakat ni boleh boleh pergi. Boleh faham. InsyaAllah Puan. Boleh. Setakat ni boleh lagi. Kan. So itu beza logam dengan alloy lah. Okay. So kita upgrade sikit. Ada seramik, polimer dan komposit. Benda-benda tu sebenarnya awak dah biasa sebut pun. Cuma nak faham, nak kenal. Oh, rupanya seramik dia macam ni. Macam tu. Kita tengok seramik. Seramik ni pun lagi banyak lah dekat air hitam tu. Ni dia lari konsep dia, tak ada lain konsep dia. Okay. Seramik bahan tidak organik. Okay. Tanah liat lah. Yang diperolehi daripada tanah liat. And then kita bakar dengan suhu yang tinggi. Memang inilah cerita dia. Tak ada seramik, tak ada benda lain. Okay. So kita campurkan tanah liat tadi. Tanah liat ni dia ada nama dia. Ni aluminium silikat. Aluminium, silikon dengan oksigen sikit. Itu namanya tanah liat. So campur dengan air dia akan jadi lembut. Lepas tu barulah kita boleh bentukkan dia jadi pasu lah, whatever semua kan. So jadi itu adalah seramik. Buat pinggan mangkuk, akopal, akorok segala itulah. Okay. So kita panggil dia sebenarnya sifat seramik ni plastik dalam tanah liat. Okay, sebab unsur pertama dia seramik adalah silikon, oksigen, aluminium. Tu ni. 3 benda ni mesti ada dalam seramik. Okay, tapi kita macam-macam lah kita boleh buat. Sebenarnya dalam plug, spark plug tu, kalau awak perasan lah, yang motor tu kan, kalau awak nampak dia ada warna putih. Awak nampak yang dekat motor tu kan ada warna putih seramik, ada ring kat situ tu kan. Itu seramik lah. So seramik ni sangat perlu dalam untuk support logam ni. Sebab dia ada ciri-ciri unik sikit. Okay. Ni rupa-rupa ni biasa tengok lah kan, Jubin. Okay, ni kita tahulah. Okay, dia punya sifat dia tahan keras. Keras tak keras jugalah kan. Tapi dia support lah. Okay. Ni yang saya cakap tadi. Okay. Sebab tu seramik ni perlu untuk sebagai penebat elektrik. Dia mesti ada dalam penjawang-penjawang ni. Nak mengelakkan renjatan short circuit. Kemudian rintangan haba yang tinggi. Dia boleh tahan rintangan haba yang tinggi.
Benda ni dia letak dalam palang pencucur. Ni spark plug. Warna putih tu. Okay, kalau tak ada ni, kalau ni rosak, bahayalah. Okay. Kemudian seramik ni pun dia bersifat lengai. Lengai ni macam dia tak kisah lah letak bahan kimia ni, orang nak usik aku lah, letak lah macam tu. Okay. Ni selalunya kita buat untuk peralatan makmal lah. Bika, test tube. Okay. Semua kita guna seramik, pinggan mangkuk, memasak semua kat dapur tu. Pinggan akopal mak awak tu pun seramik. Okay. So bahan ni beza seramik dengan logam. Seramik biasanya dia sintetik lah. Okay. Kemudian logam ni daripada semula jadi. Okay, seramik ni boleh tahan suhu yang tinggi, tapi logam tak boleh tahan suhu yang tinggi sebab saya cakap tadi, setiap logam dia mempunyai takat lebur dan takat lidih yang berbeza-beza. Okay. Kemudian dia rapuh seramik ni dan logam ni mudah dibentuk. Okay. Apa lagi? Tidak magnetik. Seramik ni dia champion penebat lah. Penebat haba yang baik. Okay, dia tak boleh mengalirkan elektrik. Yang boleh mengalirkan elektrik adalah logam. Logam copper tadi kan. So kalau dia nak protect, tu kena letak juga seramik untuk nak elakkan short circuit tu. Sikit je cerita dia. Kita next, polimer. Bagi faham je ni. So benda-benda ni sebenarnya awak jumpa hari-hari di kehidupan harian awak sebenarnya. So polimer, dia ada polimer monomer. Okay, monomer ni maksudnya monomer ni adalah mono lah satu. Macam tadi lah logam, satu jenis. Tambah satu lagi logam dah jadi alloy. So polimer ni adalah polimer adalah poli ni molekul berantai panjang yang terbina daripada unit kecil, kita panggil dia sebagai monomer. Sebab tu awak akan tengok bentuk-bentuk semula jadi macam rantaian semua macam ni, macam sambung lagi rantaian macam ni, apa lagi dah lupa nak rantaian lagi macam tu lah. Okay, ini monomer. Tapi sebab dia buat rantaian macam ni, so kesemua ni kita panggil dia polimer. Okay, so terbahagi kepada dua lah. Satu polimer semula jadi, satu polimer sintetik. Ini yang manusia buat lah. Kalau polimer semula jadi ni, kita boleh tengok kat diri kita. Ada rambut banyak kan. So polimer lah kita panggil. Otot-otot kita ni banyak. Sel-sel darah, getah kayu semua tu memang ni lah. Kalau dalam badan kita sendiri ada sel-sel darah, urat-urat saraf, otot-otot tu adalah polimer semula jadi. Tapi untuk polimer sintetik, kita buat dalam makmal lah. Kita guna daripada bahan kimia. Okay. Contohnya plastik tadi. Okay. Buat daripada minyak. Okay. Ni apa Sekejap. So macam tak ada. Ada satu video tu kita buat plastik. Sekejap. Tengok ni video ni kot. Lihat di sekeliling anda. Kebanyakan daripada barangan di sekeliling anda dibuat daripada bahan dinamakan polimer. Daripada baju, berus gigi hingga ke peralatan elektronik. Tahukah anda apa itu polimer?
Ayat polimer itu sendiri digunakan oleh John Jacob Berzelius pada tahun 1833 dengan definisi berbeza penamaan IUPAC moden. Penamaan moden konsep polimer dicadangkan oleh Aduh. lihat di sekeliling elektronik. Jadi Ayat polimer itu sendiri digunakan oleh John Jacob Berzelius pada tahun 1833 dengan definisi berbeza penamaan IUPAC moden. Penamaan moden konsep polimer dicadangkan oleh Hermann Staudinger pada 1920 di mana dia mengatakan polimer adalah sebuah makromolekul ikatan kovalen. Polimer berasal daripada perkataan Yunani iaitu polis bermaksud banyak dan meros bermaksud bahagian. Beberapa kelas polimer dikenal pasti iaitu termoplastik, termoset dan elastoma. Polimer terhasil daripada satu bentuk reaksi kimia monomer melalui proses sintesis. Gabungan monomer ini membentuk satu rantaian panjang. okey, ni saya tunjuk tadi lah. Maksudnya ni monomer and then dia terbentuk untuk dalam rantaian yang panjang. So dia jadilah polimer. Okey, ni polimer semula jadi macam saya cakap tadi. Okey, ini polimer sintetik. Okay, polisterin tu pun adalah, kalau ada nama je kat depan ni poli-poli ni, so maksudnya dia adalah polimer lah. Okey, sebenarnya plastik ni pun sebenarnya macam-macam nama ada poli ni. So sebenarnya nama saintifik dia kalau nak tengok kena tengok dekat Google banyak lah tapi kita nampak, kita tahu plastik tu polimer lah. Plastik tak ada tiba-tiba daripada pokok kita ambil, dah bentuk plastik, tak ada. Plastik memang kita buat dalam kilang, maksud memang dia akan polimer. Tayar pun sama juga. Dia, kita boleh sama ada ambil yang getah tu betul-betul dari semula jadi kita jadikan tayar, ataupun memang kita ambil daripada bahan kimia kita buat bentuk tayar. Sebenarnya dia bukan tayar original dia tayar sintetik. Bukan diambil daripada getah pokok tu. Kalau getah pokok tu dijadikan tayar tu tayar betul lah, tayar ori. Kalau dia buat bentuk tayar ni, tayar sintetik tu, sebenarnya bukan daripada getah. Dia adalah bahan-bahan dicampur-campur kan, bentuklah getah tayar tu. Okey, ni antara senarai lah. Plastik, PVC, polystyrene, nylon, getah sintetik, polyester. Ini antara nama poli-poli. Selalunya poli-poli lah. Kalau monomer dia nama biasa lah. PVC tu pun adalah polyvinyl klorida tu, PVC, getah-getah PVC tu, itu adalah polimer. Okey. Tu makluman lah. Okay. Alright. So akhir. Habis lah. Okay. Kalau awak nak tengok video-video ni, sebenarnya dekat dalam nota tu saya dah letak banyak lagi video dekat OneNote tu. Boleh tengok kat situ terus. Tak payah download. Awak pergi dekat OneNote tu, awak tengok dekat topik 3. Kat situ dah banyak dah video-video yang saya rasa sangat bagus lah. So awak klik je. Dia tak payah download. Okay, awak boleh terus tengok. Okay. Baik Puan. Ini komposit. Terakhir lah, maksudnya yang paling bagus lah orang cakap daripada tadi logam, lepas tu alloy, lepas tu pergi ke seramik, lepas tu polimer. Ini adalah komposit. Ni bukan baja komposit Komposit ni adalah satu nama, kata nama universal lah. Dia adalah campuran bahan pepejal di mana yang terhasil daripada campuran dua atau lebih. Ni lah yang dah belajar tadi, logam, alloy, seramik, polimer. Kalau dia ada empat-empat ni jadi komposit, memang bagus lah. Tapi kalau dia dapat logam dengan alloy, okey. Alloy dengan seramik,
pun okey. So 2 atau lebih lah. So bila bergabung semua sifat-sifat ni, logam ni dah ada sifat dia, alloy dah ada sifat dia, seramik dah ada sifat dia, polimer pun dah ada sifat dia. So sifat-sifat yang bagus bergabung, so dia akan hasilkan lebih baik sifat tu daripada bahan asal. Katalah alloy tu dah keras, kuat, seramik pun cantik, lepas tu dia bergabung jadi komposit. So bahan dia akan lebih cantik, lebih baik sifat daripada alloy dengan seramik. Itu maksud dia. Okay. Alright. Inilah. Kebanyakannya kita tak sedar pun. Tak sedar pun itu adalah komposit. Ni kabel fiber optik ni. Ini adalah komposit. Ini mesin MRI. Itu pun adalah mesin komposit. Dalam ni ada alloy plus seramik, ada polimer. Okay. Dia bina mesin ni. So kita tak panggil lah mesin komposit kan, kita nama dia tu mesin MRI lah, tapi dia terjadinya tu daripada gabungan komposit antara alloy, logam, seramik, polimer semualah. Okey. Ni kita tengok punya bahan komposit. Composite materials are produced from the combination of two or more different compounds such as alloys, metals, glass, polymers and ceramics. The characteristics of the produced material are much more superior than those original components. Several uses of composite materials are reinforced concrete, made from mixture of cement, gravel, sand, water, iron or steel, to produce nets, rods or bars. It used as material for buildings, bridges, highway, and dams because of its strong, high tensile strength, and cheap. Superconductor made from various components, such as the mixture of niobium and germanium. This compound has no electrical resistance, and function under an extremely low temperature. It's used in transportation, telecommunications, astronomy industry, and the medical field. Fibers glass made from silica, sodium carbonate, and calcium carbonate. It is a good insulator of heat and electricity, and used to make protective apparel for astronauts and firefighters. Fibers optic made from glass, copper, and aluminum. It enables information to be transmitted in light form at high speed, used in communication field to make electrical cables, and medical field to observe internal organs without performing surgery. Photochromic glass produced from molten silica that mixed with a little argonium chloride. It was dark colored when exposed to bright light and bright when in the dark. Ceramic glass produced by exposing glass that contains certain amount of metals to ultraviolet rays and heating it at high temperature. It used to make cooking materials and rocket heads. Plastic strengthened with glass fibers, made from plastic and glass fibers. Composite plastics that are very strong, light, easily formed, and can withstand corrosion. It is used to make helmets, the body part of cars and airplanes, rods and other parts of airplanes. Thank you for taking time to watch this. Okay. Tu dia bagi sikit lah. Tak adalah. Sebenarnya kalau kat YouTube tu banyak lah cerita pasal komposit ni semua. Kadang kita tak sedar pun. Sebenarnya harian kita tu, kita guna benda tu sebenarnya. Macam kat Mak Mal semua tu kan, kat bengkel awak tu. Banyak sebenarnya. Okay, ni antara yang kita nampak selalulah. Papan lapis kayu ni, okay, untuk bangunan, kayu-kayu jati semua tu. Okay, kemudian superconductor ni, superconductor ni logam, seramik, alloy ni, ini yang kita buat untuk binaan badan kereta api laju. Okay, barang elektrik, mesin tadilah, MIR, semua MRI, semua tu. Okay, kemudian konkrit, dia perkukuhkan. Dia dah sebut lah tadi dalam video tu tadi. Konkrit, okay, reinforcement konkrit. So yang ini nak buat konkrit, senang simen, pasir, logam, batu-bata, then dia bergabung untuk dapatkan buat jambatan semua tu. So kadang-kadang kita nampak senang. Okay, mungkin awak fikir buat jambatan tu tak simen macam tu je.
Kalau jambatan kat sungai ni, kena faham nanti kita belajar yang bab daya dengan tekanan tu. Dia kena berapa kali, engineer ni itulah kerja dia. Berapa kedalaman yang dia nak letak konkrit tu. Sebab tu dulu jambatan Muar tu memang susah nak buat. Orang kata banyak hantu lah, apalah. Semua tahyul. Sebenarnya dulu mungkin sebab engineer tu tak buat betul-betul ukuran dia. Dasar laut tu. So, dia kena piling tu sekurang-kurangnya 3 kali atau 4 kali. Kalau bangunan tu macam bangunan 3 tingkat, so piling kena bawah tu pun 3 tingkat atau 4 tingkat ke bawah kena piling. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang India kan, dia buat bangunan kuil dia tu lama betul kan, ketuk tang. Sebab benda tu lah. Bukan suka hati dia pasang-pasang simen, celup buat pecancang semua and dia masuk, tak. Benda ni semua kena ada engineer dia lah. Ada kaedah dah, awak akan belajar nanti dia punya buat piling ni. Belajar untuk pengetahuan awak lah. Plastik diperkukuhkan dengan kaca. Ini fiber. So bahagian rumah, bingkai kayak, tu kita panggil fiber lah. Kaca fotokromik. Ini yang KLCC semua awak nampak cermin-cermin kat KL tu. Bangunan cantik-cantik cermin tu, itu namanya fotokromik. Cermin kereta. Tu semua kaca fotokromik. Bukan tingkap kaca biasa. Kalau tingkap kaca biasa, kena batu sikit, habis berderai kereta kau. That's why kita panggil dia kaca fotokromik tu adalah komposit. Bahan yang sangat mahal. Yang diperkukuhkan daripada logam, seramik, polimer, alloy semua. Supaya dia lebih bagus dia punya structure dia tu. Ini sajalah rumusan. Bahan semula jadi memberi manfaat kepada manusia untuk hasilkan bahan sintetik. Tak ada bahan semula jadi, so kita tak akan dapatlah bahan sintetik. Kemudian tahulah bahan sintetik ni biasanya terdiri daripada alloy, seramik, polimer dan komposit. So ini dah lebih kepada sintetik lah. Sintetik ni tengok pada kegunaan. Ada yang baik, ada yang tak baik. So kalau dah tahu nanti, sebab tu jangan guna barang tu nak buang-buang suka hati kan. Dia sebenarnya makan tahun. Dia nak terurai tu makan tahun.